Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita di bawah tajuk elektrik, iaitu hari ini kita nak berkenalan dengan litar bersiri dan litar selari. Ada dua jenis litar ni. Apa yang dikatakan litar bersiri dan apa yang dikatakan dengan litar selari. Jadi objektif yang kita nak capai di bawah tajuk ini ialah yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya satu perbezaan antara litar bersiri dan litar selari. Yang kedua, mengenal pasti simbol mentol, sel kering dan juga suis. Dan yang ketiga, melalui simbol yang kita dah kenal pasti, kita dikehendaki untuk melakar litar bersiri dan selari menggunakan simbol-simbol sahaja, seperti yang telah kita pelajari nanti. Baik, kita pergi kepada objektif kita yang pertama. Okey. Menyatakan satu perbezaan antara litar bersiri dan selari. Jadi, litar yang terdiri daripada mentol dan juga beberapa peralatan elektrik yang lain yang menggunakan bekalan kuasa elektrik, kita boleh sambung dengan dua cara. Okay. Yang pertama, secara litar bersiri. Yang kedua, secara litar selari. Jadi, dalam gambar ni, kita sebenarnya dah boleh nampak lah sedikit apa perbezaan antara litar bersiri dan selari. Jadi untuk peringkat kamu ni, kita gantikan peralatan elektrik ni dengan mentol. Okey, tapi sebenarnya bukan mentol saja. Peralatan elektrik yang lain di rumah kita seperti kipas, lampu bilik, semua kita boleh sambung sama ada secara bersiri ataupun secara selari. Baik, apa yang dikatakan dengan litar bersiri? Setiap mentol, dalam cerita ni mentol lah, disusun dalam bentuk satu rantai. Maksudnya rantai lah. Kalau macam ni rantai leher, macam ni. Ini adalah mentol pertama, kedua dan mungkin pada mentol ketiga, keempat, disusun secara sebelah menyebelah antara satu sama lain. Dan ia hanya mempunyai satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Maksudnya daripada terminal positif ni, daripada sel kering ni, dia boleh lalu cuma satu laluan saja. Okay, ini jelah laluan. Daripada sel kering, dia akan pergi kepada suis. Kalau ada suis, bila suis itu ditutup, arus akan mengalir ke mentol yang pertama. Lepas daripada mentol pertama, dia pergi mentol yang kedua. Dia tak ada jalan lain lagi dah. Okay, kemudian daripada mentol kedua ataupun ketiga, dia akan kembali semula ke bahagian terminal negatif sel kering kita. Okay, maksudnya dia satu laluan sajalah. Okay. Jadi apa yang terjadi kalau mentol yang pertama ni kita terbakar? Okay. Apa jadi pada mentol yang seterusnya, yang kedua ataupun yang ketiga? Okay. Oleh kerana dia hanya mempunyai satu laluan, jadi kalau satu mentol tu terbakar, mentol yang kedua tidak boleh menyala. Bila kata bersiri ni, kita kena ingat macam drama bersiri lah. Bersama bersiri kan, drama bersiri kan, siri satu hari ni, besok siri yang kedua, lepas tu lusa siri yang ketiga. Kalau satu hari kita tak tengok siri pada satu hari tu, yang siri yang selepas tu kita pun tak faham kan. Jadi dia dah mengganggu perjalanan cerita itu. Sampaikan satu cerita tu jadi kita tak faham. Okey, jadi samalah juga macam litar ni. Kalau satu mentol tu dia terbakar, dia akan mengganggu litar mentol yang lain. Okey, tu maksud litar bersiri. Dia satu persatu. Okey, nak pergi kepada yang pertama, dia mesti yang kedua, dia mesti lalu pada yang pertama. Kalau yang pertama dia tak lepas, dia tak boleh lepas pada yang kedua, arus elektriknya. Okey, tu. Jadi kita tengok bagaimana pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri ni. Okey, kita tengok ni. Okey, arus akan keluar daripada terminal positif sel kering, pergi pada mentol pertama, pergi pada mentol kedua dan kembali kepada bahagian negatif sel kering. Okey, maknanya dalam satu laluan sahaja arus tu boleh mengalir. Okey, tu litar bersiri. Okey. Okey, bagaimana dengan litar selari? Okey, litar selari pula, okey, mentol disusun dalam bentuk cabang. Kat mana cabang ni? Cabang ni kat sini. Maksudnya daripada sel kering ni,
arus akan mengalir sampai sini, dia berpecah. Dia pergi kepada cabang pertama dan pergi pada cabang yang kedua. Dia kata mentol disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain. Selari tu maksudnya dia seiring. Maksudnya arus tu boleh bergerak pada cabang yang pertama dan bergerak pada cabang yang kedua. Okey. Jadi oleh kerana itu, apa yang berlaku kalau mentol yang pertama ni pada cabang pertama ni terbakar ataupun suis ni kita buka, arus tak mengalir pada cabang pertama ni. Okey. Adakah mentol yang kedua boleh menyala? Jawapannya ya. Sebab yang kedua ni cabang dia tak bergantung pada yang pertama. Misal kata kita ada sempang. Sempang pertama kita tak boleh lalu. Kita boleh lalu pada sempang yang kedua. Jadi kalau kat sini dia tak adalah satu gelong saja, tak adalah satu laluan. Dia ada, kalau kat sini ada dua gelong ni. Gelong ni gelong pertama, ini gelong yang kedua, dia ada dua laluan. Okey, ni daripada sel kering ni dia pergi gelong yang pertama, lepas tu sel kering ni dia pergi gelong yang kedua. Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana arus elektrik boleh mengalir dalam litar selari ni. Okey. Jadi macam yang tadi juga, okey, arus elektrik akan keluar daripada terminal positif pergi kepada gelong yang pertama dan kembali semula kepada terminal negatif gelong yang terminal negatif sel kering kita. Okey. Dalam masa yang sama juga, arus elektrik juga akan mengalir dalam gelong yang kedua ni. Okey. Macam tu. Okey. Jadi gelong pertama dia tak bergantung kepada gelong kedua. Gelong kedua pun dia tak bergantung kepada mentol pada gelong yang pertama. Okey. Itu adalah perbezaan antara litar, siri dan selari. Dan sebenarnya agak-agaknya dekat rumah kita, bagaimana litar-litar elektrik ataupun sambungan peralatan elektrik kita dibuat? Adakah secara litar siri ataupun litar selari? Okey. Jadi jawapannya sebenarnya kita banyak menggunakan litar selari. Katakan ini bilik yang pertama, ini bilik yang kedua. Bateri ni, bukan bateri, sel kering ni, okey, dia ibarat punca bekalan utama di rumah kita. Tempat suis yang banyak-banyak tu kan. Okey, jadi kadang-kadang kita nak duduk pada bilik yang kedua saja. Bilik pertama tak ada sesiapa, kita nak tutup mentol dia kan, ataupun peralatan elektrik ataupun kipas ke, kita nak tutup supaya tak membazir elektrik. Jadi di rumah kita akan buat sambungan secara siri, di mana peralatan elektrik kita boleh hidupkan atau matikan ikut pilihan kita. Kalau kita nak hidupkan tempat yang bilik yang pertama ni, tempat yang kedua kita nak matikan, tak ada masalah. Okey, sebab dia mempunyai cabang yang berlainan. Okey. Tapi kalau kita buat secara siri ni, kalau kita nak hidupkan satu tempat, kita kena hidupkan semua. Jadi ini dah berlaku pembaziran elektrik kat situ. Jadi di rumah kita sebenarnya banyak kita gunakan litar selari untuk pendawaian peralatan elektrik di rumah kita ataupun di sekolah dan sebagainya. Okey, kerana ia dapat menjimatkan elektrik. Okey. Itu adalah perbezaan antara litar siri dan selari. Baik, kita dah lepas pada objektif yang pertama. Sekarang kita nak tengok objektif yang kedua. Okey, iaitu mengenal pasti simbol-simbol. Tadi kalau kita tengok litar tu dalam bentuk gambar. Tapi sebenarnya kalau kita nak lukis litar elektrik ni, kita tak adalah perlu lukis satu-satu sel kering ni, detail macam ni. Kita akan gunakan simbol-simbol sahaja. Baik, jadi kita ada beberapa komponen, iaitu sel kering. Okey, yang pertama, kita tengok sini. Sel kering ni macam cikgu sebut dulu, ada terminal positif dan negatif. Yang ada tombol ni, ini positif. Arus akan keluar mengalir daripada positif. Jadi, dalam simbol positif ni, kita tandakan sebagai palang yang panjang. Kalau sel kering kita dalam keadaan berbaring macam ni, okey, simbolnya macam ni lah, macam baring juga. Okey, di mana yang sebelah kiri ni positif, sebelah kanan ni negatif. Negatif dia diwakili oleh palang yang pendek sikit. Okey. Kalau sel kering kita tu dalam keadaan berdiri macam ni, ini satu sel kering maksudnya positif negatif ni, kat sini ada positif negatif, sini pun adalah positif negatif. Panjang pendek ni panjang positif, pendek tu negatif. Jadi ini mewakili satu sel kering. Okey. Yang bawah ni pun sama, cuma keadaan dia ini berdiri. Kalau berdiri, ni atas positif kan, bawah negatif. Jadi dalam simbol
Yang atas ni panjang, yang bawah tu pendek. Kalau sel kering kita ada dua, okey, secara berbaring, maksudnya kita kena baringkan simbol kita dan kita buat dua pasangan panjang pendek. Panjang pendek ini untuk sel kering yang pertama, dan panjang pendek yang kedua ni adalah sel kering yang kedua. Okey, kalau sel kering kita berdiri pula macam ni, kita buat juga dua pasangan ni tetapi secara berdiri. Panjang atas, bawah dia pendek, lepas tu diikuti atas pendek. Kalau tiga, maksudnya tiga lah pasangan panjang pendek tu. Okey, okey, itu simbol bagi sel kering. Okey, yang sebelah kiri ni satu sel kering, yang sebelah kanan ni dua sel kering. Kalau kita boleh letak 3 ataupun 4 juga sel kering. Okey. Okey, baik, itu yang pertama, sel kering. Yang kedua, Swiss. Swiss ni dia ada dua keadaan. Swiss terbuka atau Swiss tertutup. Ni terbuka, maksudnya kita tak sambung lah, kita off lah. Kalau Swiss tu berbaring, kita buat dia berbaring macam ni, dan di tengah-tengahnya ada ruang dan ada satu palang, dia terbuka. Okey, ni maksudnya Swiss terbuka. Jadi kita nak senang, ni senang je lah faham kan, nampak macam Swiss kan. Okey, ni ini dia punya palang pisau dia ni yang tengah-tengah ni. Okey, kalau tertutup maksudnya yang tengah ni, pisau ni kita tutup, okey, plate ni. Jadi maksudnya yang tengah-tengah ni pun ruang dia tu kita sambungkan. Okey, kalau Swiss tu dia baring macam ni, kita simbol ni pun berbaring lah. Kalau menegak dalam litar sebenar pun kita buat secara menegak juga. Okey, dan yang terakhir sekali adalah mentol. Baik, mentol ni, okey, dia simbol dia senang aja, macam tanda huruf X tapi dia ada bulatan dekat luar dia. Okey, yang panjang tepi ni adalah kita akan sambung dia pada wayar. Simbol wayar tu garisan je melalui sini. Okey, maksudnya kalau kita nak buat garisan ke bawah, kita akan mula daripada selepas garisan ni, garisan pada bahagian ni. Katakan kita nak buat satu garisan ke bawah kan, kita akan mula daripada sini ke bawah, kita tak akan mula daripada sini. Okey, dia mesti ada lebih sikit macam tu. Kalau mentol kita berbaring, macam ginilah dalam simbol dia macam ni. Okey, ni adalah simbol-simbol bagi komponen elektrik yang asas lah. Okey, yang akan kita gunakan untuk melakar litar menggunakan simbol. Baik, melalui ini kita akan pergi pada objektif yang ketiga. Baik, melakar litar bersiri dan selari menggunakan simbol. Jadi ini litar apa ni? Litar siri ke selari? Okey, ini adalah litar bersiri sebab dia gelung dia satu saja, rantai satu. Laluan dia cuma satu, walaupun kita nampak bengkok-bengkok ni, tapi dia kira satu laluan je, dia tak ada cabang kan. Jadi daripada sini kita kena kenal pasti berapa komponen yang terlibat. Okey, sel kering ada berapa? 1, 2. Jadi kita kena lukis dua simbol sel kering. Mentol ada berapa? 1, 2. Pun kena ada dua mentol. Swiss ada berapa? 1. Baik, jadi kita akan mula melukis. Jadi okey, dekat sini kita tukarkan gambar sebenar kepada simbol. Ni simbol mentol yang pertama. Okey, dan ni simbol mentol yang kedua. Okey, tetapi oleh kerana dia disambung secara siri sebelah menyebelah, kita boleh turunkan simbol tu kat sini. Tak ada masalah pun. Okey, tempatnya beralih tapi sambungan tetap sama. Okey, kemudian daripada dua mentol ni dia akan pergi ke mana? Kepada Swiss. Jadi kalau kita nak buat satu gelung petak, biasanya simbol ni dia punya gelung dia bentuk petak. Dia tak bentuk segitiga, dia tak bentuk segi 5, dia bentuk segi 4. Sama ni segi 4 tepat ataupun segi 4 sama. Jadi bayangkan kita punya litar nanti bentuk segi 4 macam ni. Okey, jadi kat sini bahagian bawah kita dah letak mentol. Swiss kita boleh letak di tepi sini. Kalau nak letak sini pun boleh, tapi kat sini nanti kita kosongkan. Okey. Okey, jadi Swiss ni cikgu pilih, cikgu nak letak dekat sini, sisi petak kita yang sini. Okey, cikgu letak macam tu. Kemudian sel kering cikgu nak letak mana? Cikgu nak letak bahagian sisi yang atas kan. Okey, kita letak macam tu. Macam tu. Okey. Tapi kita kena perhatikan positif negatif kat sini. Cikgu mengandaikan yang positif tu yang sini. Okey.
Okey, jadi lepas ni apa kita buat? Kita sambung saja terus. Okey, komponen-komponen ni menggunakan garisan macam tu yang mewakili wayar-wayar. Dan siaplah kita punya litar bersiri. Baik, kita tengok litar yang kedua pula yang ni. Kalau yang tadi litar bersiri, yang ini pula kita tengok. Baik, dia ada dua gelong kan. Ni gelong yang pertama daripada sel kering ni pergi pada mentol, mentol pergi pada Swiss, kemudian Swiss kembali kepada sel kering. Ni gelong kita yang pertama. Gelong yang kedua daripada sel kering juga dia pergi kepada titik ni. Okey. Kemudian pada titik ni dia pergi pula pada mentol yang kedua di bawah ni. Kemudian daripada mentol ni dia pergi pada titik yang sini, daripada sini dia pergi kepada Swiss, dan daripada Swiss dia kembali kepada sel kering. Jadi dia ada dua gelong. Jadi untuk melakar litar ni, kita selesaikan gelong yang pertama dulu. Okey, di mana gelong yang pertama ni, apa yang ada pada gelong yang pertama? Okey, kita ada mentol, kita ada Swiss, dan kita ada sel kering kita. Okey, jadi kita akan lakarkan litar kita ni, gelong yang pertama ni dalam bentuk segi empat jugalah. Okey, jadi kita sambungkan dia jadi bentuk segi empat. Okey, selesailah kita punya gelong yang pertama. Okey, pada gelong yang kedua apa yang ada? Okey, cuma ada satu mentol aja kan. Jadi okey, ini dia punya simbol mentol dia. Jadi kat sini kat mana kita sambung? Okey, kalau kita tengok kat sini, sini tempat titik kongsi dia. Tapi kita kalau nak sambung pun kita tak boleh sambung terus mentol yang kedua ni sambung terus pada betul-betul dekat bulatan. Kita kena sambung dia macam ni, jauh sikit daripada sini. Mungkin di sini. Kita boleh sambung dia daripada sini ke sini. Mana pada sini kita sambung juga ke bahagian sini, dan kita boleh sambung juga ke bahagian tepi kat sini. Pun sama juga sebenarnya. Okey, jadi untuk yang gelong yang ni cikgu pilih untuk sambung dia ke tepi sini. Tapi kalau kamu nak sambung dia ke sini pun tak ada masalah. Yang penting dia bukanlah terus daripada bulatan ni. Dia mesti ada ruang sikit jarak dia daripada bulatan tu. Jadi cikgu akan sambung dia kat tepi sini. Okey, yang sebelah sana pun sama. Baik. Jadi siaplah kita punya litar selari kita. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat mencapai ketiga-tiga objektif pelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.